Al-Imam Ibnul Qayyim ada terjemahan dalam bahasa Melayu, boleh beli kedai. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahawa keadaan roh ini ada pelbagai riwayat dan banyak pandangan di kalangan para ulama. Di antaranya sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, bagi orang yang mati syahid, Allah sebut dalam surah Ali Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Tuhan kata, janganlah kamu menyangka orang-orang yang mati syahid pada perjuangan menegakkan agama Allah fi sabilillah itu mati. Bahkan dia hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 169. Artinya roh orang yang mati syahid ini duduk di sisi Tuhan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Muslim juga, kita ni ringkasan, dia tak bawa hadis ni. Okey. Di dalam hadis sahih Muslim juga disebut bahawa orang yang mati syahid ini roh dia akan berada dalam tempolok burung yang berwarna hijau di Sidratil Muntaha. Tuan buh dalam burung yang berwarna hijau yang berterbangan di Sidratil Muntaha, dan dia boleh keluar daripada burung itu, boleh ke syurga dan boleh kembali. Okay. Pun ada juga disebut dalam hadis yang sahih. Sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim kata ada tingkat-tingkatnya dan ada banyak dalil-dalilnya. Dia kata hak tinggi sekali ialah roh nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitu berada di Al-Mala'ul A'la, di tempat yang paling tinggi di sisi Tuhan. Ini roh nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua, adik kita kata tadi, iaitu orang yang mati syahid, berada dalam tempolok burung yang boleh dia keluar masuk juga dan boleh masuk ke dalam syurga. Ataupun dalam ayat Quran tadi, berada di sisi Tuhan mereka. Okay. Tuhan tanya, mu nak apa lagi? Beri nikmat yang banyak dan tanya lagi nak apa? Sehingga tidak ada apa lagi yang nak. Juga disebut di dalam hadis-hadis, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ada roh yang berada di depan pintu syurga. Roh orang beriman juga ditempatkan di situ. Okey. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan roh itu tertahan dalam kubur pun ada. Duduk dalam kubur pun ada. Tak dinaikkan ke atas pun ada juga. Orang yang mati syahid pun disebut dalam satu hadis yang sahih juga, roh dia pun tak boleh naik juga, tergantung di antara bumi dan langit selagi tidak ditunaikan hutang, kerana berhutang. Walaupun mati syahid, janji syurga dah tu. Okey. Dan juga di dalam hadis-hadis yang lain, antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan, dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Nabi menyatakan bahawa roh-roh orang yang beriman ini tergantung di pohon-pohon di dalam syurga. Doa syurga dah. Hadis ini pun status dia sahih. Okay, jadi banyak tingkat-tingkatnya. Okay. Hadis ini Imam Ahmad cantik, diriwayatkan oleh 3 imam mazhab meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad ambil hadis ini daripada Imam Syafi'i, guru dia. Imam Syafi'i pula ambil hadis ini, roh orang beriman tergantung di pohon-pohon di syurga ini, ambil daripada Imam Malik. 3 imam mazhab riwayat hadis ini.
Guru saya Syekh Syuaib Al-Arnaud, ulama hadis zaman kita ini, dah meninggal dunia. Musnad Imam Ahmad ni ada 50,000 lebih hadis, 52,000 lebih. Dia takhrij keluar ni sahih, ni dhaif, ni hasan. Ketika dia menguraikan hadis ini, dia kata hak bawah tu tak kira lah, Imam Malik, Syafi'i, Tabi'in dan sahabatnya. Hak selepas daripada Imam Ahmad pun perawi-perawi dia siqah. Hadis ini memenuhi perawi-perawi yang selepas Imam Ahmad pun mencapai darajah rawi sebagaimana syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Jadi tinggilah hadis ini. Saya selalu sebut hadis paling tinggi sekali yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kedua oleh Bukhari saja. Yang kedua oleh Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam lain dengan syarat Bukhari saja. Yang diriwayat oleh imam lain menukuk syarat-syarat Imam Muslim saja. Begitulah seterusnya yang telah saya huraikan suatu ketika dulu, ketika kita membincangkan kedudukan dan taraf-taraf ilmu hadis. Artinya hadis-hadis ini banyak dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang insya-Allah. Dan dalam hadis ini juga disebut orang kafir pergi ke mana. Di dalam hadis ini disebut di penghujungnya berada di Sijjin. Allahu akbar. Dalam hadisnya disebut akhiril ajal, tempat yang paling akhir ajal terduduk. Tak disebutnya mana. Tetapi para ulama mengatakan ialah di As-Sijjin. Ini adalah sebab tu ibu dalam kurungan tu ini penafsiran dah. Sijjin ni pun khilaf di kalangan ulama di mana. Sebahagian kata di langit, di bumi, di lapisan yang ketujuh yang paling dalam. Tu tempat duduk ini. Sebahagian mengatakan Sijjin ini berada di Sidratil Muntaha. Khilaf juga di kalangan ulama. Kalau ikut ahli sains, lapis bawah tu kenapa? Api ya. Neraka dah tu. Dah kiamat lagi duduk situ dah. Allahu akbar. Padahlah duduk situ dah. Okey. Bahkan dalam hadis yang kita baca sebelum daripada ini, orang yang beriman apabila mati, alam barzah, alam kubur ni merupakan salah satu daripada taman-taman syurga dah. Bagi orang yang tak beriman dan jahat, bagaikan lubang daripada lubang-lubang api neraka dah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sekiralah maknanya kalau dia beriman, dia soleh, berada di tempat yang penuh dengan nikmat. Ikutlah mana tu. Dan bagi orang yang tidak beriman dan jahat, berada di tempat azab yang tidak terperi pedihnya. Ikutlah mana pun. Khilaf tentang tempat kesudahan yang akhir itu kepada banyak pendapat. Cuba kita tengok hadis yang ke-462. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri faqalat wama tubali bimusibati falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang menangisi anaknya kerana kematian anaknya. Nangis. Lalu baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah wasbiri, kata Nabi. Takwalah kepada Allah dan bersabarlah, kata Nabi. Jangan berteriak begitu. Wanita itu berkata, kemudian wanita itu berkata, tak disebut siapa dia sini ya, imra'atin. Orang belajar tata bahasa Arab dia panggil isim nakirah, tak ada alif lam. Isim nakirah ni mana tak tahu siapa dia. Okay. Kalau ada alif lam tak sebut namanya pun biasanya diketahui siapa dia. Al-imra'ah umpamanya ada alif lam. Itu diketahui, ma'rifah dipanggil. Kalau ni tak ada alif lam tak tahu siapa. Dan lazimnya kalau benda-benda yang tak berapa baik ni, sebagaimana kita baca hadis-hadis sebelum ni, dia sebut rajulun, orang lelaki. Kalau puan dia sebut imra'atun, tak sebut nama. Sebab ada molek okey. Nangis ni molek lah. Ada molek lah, Nabi larang okey. Sebab tu tak disebut namanya. Kenapa kamu memerhatikan musibahku ini, dia kata. Wa ma tubali bi musibati, kamu tak perlu ambil pedulilah musibah aku ini. Okey. Dia marah pula ke Nabi. Tak secara akulah, dia kata. Setelah baginda meninggalkannya, diberitahu bahawa lelaki itu adalah Rasulullah. Pun tak disebut siapa beritahu pada perempuan ni, mana orang yang berada berdekatan situ beritahu, yang tegur kamu, yang nasihat kamu tadi itu Rasulullah. Okay. Mana orang ni orang beriman, tapi mungkin masa Nabi nasihat ia tak tengok ke, ataupun tak kenal sungguh. Tak. Zaman dulu bukan ada WhatsApp, bukan ada telefon boleh ambil gambar apa, tak kenal. Okay. Maka dia tersentak setengah mati bila dengar mari itu Nabi yang kata begitu. Allahu akbar. Jadi tersentak dia, mithlul maut, macam nak mati. Kejutnya dia. Mana ada iman lagi lah dia. Tak patut dia buat begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tak menjumpai penjaga pintu. Rumah Nabi tak ada pengawal apa. Bukan macam rumah raja-raja yang besar. Nasabah lah tak kenal ya. Tak tahu keadaan Nabi. Kemudian dia berkata, pas bertemu dengan Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, sungguh aku tidak mengetahui bahawa yang berkata itu adalah engkau, yang memberi nasihat itu adalah engkau. Baginda seterusnya bersabda kepadanya, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat menghadapi halangan yang pertama, kata Nabi. Sekarang tak ada makna lah sabarnya. Masa kena musibah tu kena sabar, kata Nabi. Itu sabarnya pada masa kita berhadapan dengan kesusahan dan kepayahan, kematian anak, kematian keluarga, situ kena sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari lebih kurang macam ni juga, tapi Nabi lalu ke satu tanah perkuburan. Tiba-tiba dia tengok ada wanita yang menangis dekat dengan kubur itu. Lalu Nabi beri nasihat pada dia dengan mengatakan ittaqillah wasbiri. Okay. Hak ni dia tak ayat mana. Dalam Bukhari dia ayat di perkuburan. Pun hadis lebih kurang macam ni juga. Kemudian orang beritahu dia yang nasihat kamu tu Nabi. Lalu dia pergi ke rumah Nabi dan mohon maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata innamas sabru inda awwali sadmah. Sabar ni pada masa pertama tadi, masa kamu ditimpa musibah sungguh. Okay.
Anak yang mati, orang sudah ke bumi itu, dia tak balik lagi, dia menangis itu. Okey. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab dia Fathul Bari ketika menguraikan hadis Bukhari yang saya nyatakan tadi, nasihat perempuan yang menangis di kubur. Imam Ibn Hajar kata seseorang lelaki boleh menasihati seorang wanita walaupun ajnabiyah. Boleh beri motivasi dan boleh beri menasihat. Temu mana-mana, tengok tak berapa baik, boleh beri nasihat, tak salah. Ataupun wanita minta nasihat, kita boleh beri nasihat, tidak menjadi halangan. Nabi pun beri nasihat ni, okay. Boleh beri nasihat dan bercakap kerana ada keperluan dan sebagainya. Lelaki dan perempuan tak apa, dia beli jual puang. Kau tak cakap nak lagu mana? Dah. Kalau tak tengok nak macam mana? Nak tengok nanti salah beli, apa ya beli dia tunduk je. Tak tahu siapa dia jual. Boleh tidak menjadi halangan. Berhubung dengan menangis jenazah, kematian jenazah ni, ikutlah kubur ke rumah masa mati ke, terutamanya masa mati. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW, Nabi melarang keras perbuatan berteriak kerana kematian. Itu ia termasuk di dalam kategori dosa-dosa besar. Termasuk dalam kategori dosa-dosa besar kerana hadis-hadisnya Nabi ada menyebut dilaknat orang yang buat seperti ini. Maka dosa besar lah Okay. Bahkan besarnya perkara ini, banyak hadis-hadis Nabi, nanti kita akan bertemu nanti dalam bai'ah. Apabila wanita masuk Islam dan ingin berbai'ah dengan Nabi, antara kandungan bai'ah Nabi dengan wanita ni, jangan kamu dia panggil apa? Meratap ketika berlakunya kematian ahli keluarga. Nabi masuk dalam bai'ah ketika nak masuk Islam. Besarnya perkara ini. Sebab di zaman jahiliah, orang ni jadi amalan dan tradisi. Apabila seorang tu mati, dia duduk meratap berhari-hari, duduk menangis, merau, upah orang menangis, meraung bertepik, dengan menyebut bahawa mati dah orang ini, orang yang sangat baik, suka menolong orang, lepas ni payah lagi. Duk meraung dan meratik benda-benda yang seperti itu. Datang Islam, Islam melarang keras. Bahkan dia termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sebagaimana hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ada dalam riwayat Abi Daud. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustamimata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang meratap ini dan orang-orang yang mendengar, suka mendengar orang yang meratap. Sebahagian orang kata gitu, bahagian pula dengar, ya sungguh. Ini zaman jahiliah. Mari Islam, Islam tak benar dah buat seperti ini. Bahkan Nabi melaknatnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, dan juga riwayat-riwayat yang lain yang sangat sahih hadisnya, Nabi kata laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Nabi kata bukan di kalangan kami orang yang memukul tubuh dia, meratap masa kematian, dan orang yang menarik-narik baju dia dan pakaian dia kerana meratap tadi. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, dengan kata-kata jahiliyah, macam yang saya sebut tadi. Habislah kita, mati dah orang yang tolong kita. Ini adalah ucapan-ucapan meratap jahiliyah. Nabi melarangnya. Bahkan Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami.
Hadis ini sahih. Laisa minna ini saya sudah hurai acak kali dalam mukadimah kita dulu, banyak kita jumpa perkataan laisa minna, bukan di kalangan kami. Jika sekiranya laisa minna ni makna dia bukan di kalangan kami, dia ada beberapa makna. Adakah dengan makna bukan di kalangan kami, bukan di kalangan umat kami, ataupun bukan di kalangan orang Islam, ataupun apakah maknanya? Jadi para ulama mengkategorikan hadis laisa minna ni ada banyak, ada berpuluh juga. Jadi tengok kategori. Kalau benda itu melibatkan akidah dan syirik, maka perbuatan itu dengan makna bukan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melibatkan syirik dan kufur. Jika sekiranya melibatkan adab dan akhlak, yang melibatkan dosa-dosa besar, maka hak ni dengan makna adab, akhlak dan perilaku sebagai seorang muslim yang sebenar, sebagaimana sifat-sifat para sahabat yang saleh. Itu makna laisa minna, bukan di kalangan kami, bukan sifat kami, sifat Nabi dan sifat para sahabat, sifat orang mukmin yang sejati yang buat begini. Walaupun ada benda-benda yang laisa minna ni orang Islam sendiri buat, termasuklah meratap ini taklah terkeluar daripada Islam, tetapi dia hanyalah berdosa besar, dia kena mohon ampun, taklah terkeluar daripada Islam dah. Okey. Begitu juga umpamanya saya sudah sebut bahawa ni ada orang tanya soalan, maksud apa hadis laisa minna wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Awal Israel serang Palestin dulu. Ada orang tanya dan saya sudah hurai di dalam kuliah kita ini. Nabi kata barang siapa tak ambil berat tentang urusan orang Islam, dia bukan di kalangan kami. Ada di kalangan orang Islam dah ambil peduli pun apa yang berlaku di Palestin. Perang pun dia tak tahu. Dia kira bangun pagi, naik kedai, pergi kerja. Tak peduli pun apa yang berlaku. Dok jadi Muslim ke? Dok. Hadis ni pun gitu juga kata para ulama, dengan makna bukan akhlak, perilaku, sikap sebagai seorang Muslim. Itu makna laisa minna situ. Tapi kalau melibatkan perkara akidah, barulah jadi terkeluar sungguh daripada umat Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain Nabi kata man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu di kalangan kami, dia bukan di kalangan kami. Ini pun termasuk dosa besar, tidaklah terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tengok kata para ulama, kalau melibatkan akidah, ya terkeluar daripada umat Nabi. Kalau melibatkan akhlak, adab dan dosa-dosa besar, maka dengan makna dia bukan sikap kita, bukan akhlak kita sebagai orang yang beriman. Begitulah juga dengan meratap ini, bukan adab dan akhlak orang-orang yang beriman, yang dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, termasuk hadis yang kita baca ini. Bahkan Nabi suruh bersabar dalam menerima ujian. Dengan kalau menangis biasa lagu mana? Nangis biasa keluar air mata, tidak bertepik melolong, ni maaf. Ini adalah sifat fitrah semula jadi manusia. Mak kita mati, ayah kita mati, anak kita mati, tubik air mata automatik ni maaf, tak nak kawal dah, nangis macam dah tubik. Yang tak bolehnya sampai bertepik, melolong, duduk dalam rumah dengar tanah tak jalan raya pun dengar. Gitu pula tak boleh. Kalau menangis biasa, keluar sikit esokan, itu adalah fitrah. Nabi sendiri pun menangis. Hadis minggu lepas yang saya sebut berkenaan dengan, kita baca berkenaan boleh mencium jenazah. Nabi mencium sahabat dia, antaranya Uthman ibnu Mas'ud. Aisyah kata aku tengok meleleh air mata Nabi di pipinya. Nangislah, tutup air mata. Begitu tak apa. Sahabat pun ada, Nabi sendiri pun ada. Yang tak boleh ni sebagaimana meratap di zaman jahiliah, meraung, melolong melebihi daripada hak kelajuan. Ini tak boleh lah.
Wallahu ta'ala anhu a'lam. Kita baca dua hadis saja malam ni. Sebelum kita solat Isya, saya nak kongsi satu soalan. Ada yang sahabat saya tanya sehari dua yang lalu. Dia tanya, dia kata ada orang suruh tanya. Biasalah soalan macam tu dah. Ada orang suruh tanya, dia kata ada seorang sahabat dia insaf, ingin bertaubat, jadi lagu mana nak buat, dia kata. Kesalahan apa? Dia kata kesalahannya ialah dia pernah bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Menyesal dah, patut nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Apabila sedar dan kembali pada Allah, lepas dah berlaku ni, lagu mana? Cukup ke dengan bertaubat saja atau bagaimana? Sebab dia tanya dah. Kalau tanya dah aku nak buat lagu mana? Okay. Berhubung dengan bersetubuh di bulan Ramadan ini termasuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Fardu rukun Islam ni puasa fardu rukun Islam pula. Tiba-tiba dia melanggar dasar-dasar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu bersetubuh di siang hari. Maka bagaimana dia nak buat? Okay. Tak cukup dengan taubat saja. Taubat wajib dah. Okay. Taubat ni pula mesti memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Taubat nasuha yang biasa dah kita dengar, yang disebut oleh para ulama, Imam Nawawi dan lain-lainnya. Ada beberapa syarat. Yang pertama, dia kena menyesal. Kalau tak menyesal, tak boleh. Dia kena berazam tak akan buat lagi. Dan dia benci terhadap perkara itu dan dia tidak mahu mengulanginya lagi. Itu syarat-syarat dia. Dan kalau melibatkan dosa-dosa besar ni, kena istighfar, mohon ampun dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Semayang sunat taubat, mohon dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ampun dengan sungguh-sungguh. Dan kalau melibatkan kesalahan yang ada kafarah, ada denda yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, dia kena laksana denda tu. Tak boleh taubat saja. Dia curi barang orang, umpamanya, tak boleh dia taubat saja. Dia kena mengembalikan barang yang dia curi itu. Itu syarat taubat. Kalau dia ambil barang orang, habis dah makan, nilai barang yang dia ambil, dia curi lembu, dah habis dah makan, ayam, kena ganti nilainya. Kalau melibatkan undang-undang hudud dan undang-undang ni berjalan di zaman dia hendaklah mengizinkan undang-undang itu dilaksanakan ke atasnya. Kalau dia ditangkap lah. Kalau dia mencuri, dia ditangkap. Kalau dia berzina, dia ditangkap, ada saksi. Dia rela diri dia dijatuhkan hukuman. Kalau orang tak tahu, memadai dengan dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam perkara yang melibatkan kafarah ni, dia kena laksana kafarah. Ada yang tak tahu, Maisura semua ni tahulah, tak tahu. Jadi kafarahnya disebut di dalam hadis-hadis nabinya, antaranya dalam hadis yang sahih. Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba mari seorang, dia kata, binasa dah saya ya Rasulullah, punah dah saya. Nabi kata, pasal apa binasa? Dia kata dia bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Lalu Nabi tanya dia, kamu ada seorang hamba untuk dimerdekakan? Dia kata, tak ada ya Rasulullah. Rasulullah tanya pula dia, memboleh puasa 2 bulan berturut-turut? Kebetulan orang hari ni tua dah, tak orok dah dan muzur, tapi benda tu dak muzur ni. Berlaku juga. Dah. Okey. Umur 80 lebih pun dah puasa dak orok. Tapi
Nafsu tu masih ada, katakan. Berlaku juga, kena kafarah. Sebab tu Nabi tanya, mau mampu tak puasa 2 bulan betul-betul? Sebab dia pun uzur, kelihatan pun uzur. Dia kata tak mampu dah ya Rasulullah. Hendaklah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nabi tanya, ada makanan tak? Ya, makanan pun tak ada ya Rasulullah. Nak beri makan ke orang miskin 60 orang. Akulah keluarga yang paling miskin di Madinah ni ya Rasulullah. Nabi tak kata apa, dia pun duduk. Berlalu masa, ada orang wari hadiah wakhama pada Nabi. Nabi tanya, mana orang awak tadi? Dia kata, saya ya Rasulullah. Ambil wakhama ni, pergi bagi ke fakir miskin 60 orang. Dia kata pula pada Nabi, ya Rasulullah, di Madinah ni tidak adalah keluarga yang paling miskin melainkan keluarga saya ya Rasulullah. Begitu sekali. Nabi kata, ambil wakhama ni, balik makan keluarga kamu, kata Nabi SAW. Bertaubatlah kepada Allah dan puasalah qada sehari, kata Nabi. Nabi suruh puasa juga sehari. Sehari mampu 2 bulan betul-betul ni tak mampu. Okay. Berdasarkan kepada hadis ini, dan hadis ini sahih, yang pertama sekali kena merdeka hamba yang mukmin. Sebutlah hadis tu hamba mukmin. Hamba tak ada dah ni. Dan hadis ini Nabi menyebut secara tertib, kena ikut susunan. Mula-mula hamba, dah hamba tak ada. Maka yang kedua, berpuasa berturut-turut 2 bulan. Kalau tak mampu hak ni, baru boleh beri makan pada fakir miskin. Kalau mampu, umur 30, 40, 50. 50 mampu Itulah mampu kira mampu lagi puasa Ramadan sebulan boleh, 2 bulan pun boleh lah maknanya kena puasa. Kecuali dia uzur sungguh sakit memang tak tahan lah. Hak puasa Ramadan pun ada tinggal kerana sakit, kerana tak tahan, gastrik itu ini, tu qada sehari je. Ni kerana bersetubuh kena 2 bulan berturut-turut. Takdir kata hari yang ke 27, hari yang ke 2 bulan 60 hari ada. Hari yang ke 57 ia buka. Tak jadi selalu kafarah ni, kena ulang balik satu semula. Jangan main macam orang kena sakit TB, makan ubat mula-mula 60 hari, lepas tu 6 bulan. Hak 60 hari ni tak boleh tinggal sehari. Jenis hak liar tu doktor suruh makan di hospital, di klinik. Sebab takut tak makan. Kalau kita tinggal sehari, kena ulang balik. Kira hari pertama pula, dia kira kumar tu dah mati. Begitu juga kafarah puasa ni kerana jima' di bulan Ramadan. Kena berturut-turut biar cukup 2 bulan. Tanya pula dah puang lagu mana? Puang lagu mana? Kena juga ke dah? Saya kebetulan satu hari dalam kereta dengar radio soal jawab agama. Ada seorang ustaz. Dia cerita berkenaan dengan perkara ini. Jadi kebetulan ada seorang telefon, dia tanya, orang puang kena juga tak? Ke kena orang lelaki je? Ustaz ni jawab, dia kata kena belaka lah. Kalau kena lelaki saja dah adil. Dia kata begitu begini. Ada orang telefon pula, hello ustaz, dah orang puan nak puasa betul-betul lah, mana 2 bulan dia mari hit. Pucat kacil ustaz itu nak jawab lah. Okey, salah jawab. Jangan main. Maka hukuman ini Islam menetapkan lelaki sahaja. Ada benda yang Islam tetap pada lelaki saja. Banyaklah, antaranya kafarah ni. Sebab dia ketua keluarga. Dia kena kontrol dan kawal. Puan nak pun dia ketua kan. Kena tu lah. Kalau dia setuju juga, ya kena. Puan kena sehari je. Banyak kena lelaki saja. Kahwin, masa kahwin tu ialah bayar mas kahwin lelaki ke puang? Kedua-dua. Dah, lelaki saja je.
Okey, ada benda yang laki saja kena banyak dalam hukum ni. Dia akan bertemu dari semasa ke semasa. Termasuk dalam kafarah ni. Okey. Kerana ada dalil, tak bolehlah kita nak kata begitu Okey. Okey. Kerana bersetubuh termasuklah dalam kitab-kitab fiqh dia sebut bersetubuh melalui kemaluan belakang pun isteri dia bersetubuh di kemaluan belakang tubuh pun kena puasa 2 bulan betul-betul juga, bukan depan sajalah. Begitu juga dengan kalau dia bersetubuh dengan binatang ternakan dia, lembu, apa lagi, kuda, kambing. Ini pun dosa besar juga dalam Islam. Pun kena puasa berturut-turut juga 2 bulan. Masuk dalam kategori itu juga. Kecuali dia uzur. Ni tak kena. Dia uzur. Buka puasa kerana sakit. Tak tahan gastrik. Buka puasa. Kumilang makan nasi dah. Buka puasa dah. Makan dah. Uzur. Mari orang rumah Pelajar. Maka hak ni pun tak kena buat qada sehari je. Okey, sebab dia dalam keadaan uzur. Ataupun dia musafir, dia boleh berbuka dan dia pun sudah berbuka. Okay. Dia tanya pula, bagaimana ustaz ni kalau acap kali berlaku? Lesah pula. Acap kali berlaku. Maka jika sekiranya dalam satu hari berlaku 3 kali. Bulan puasa nak sangat 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, petang. Lagu mana? Kena kafarah sekali juga. 2 bulan puasa betul-betul. Daklah kena 3 kali. Jadi 6 bulan. Dak sekali je 2 bulan. Kecuali dia melakukan jima dan persetubuhan ini dengan isteri dia. Ataupun dia berzina pun kena. Berzina, bukan isteri dia pun berzina. Lagilah berdosa. Kafarah ni kena juga. Bila dia insaf, dia kena laksana. Takdir kata 2 hari dalam bulan puasa dia melakukan hal yang demikian. Hari ni sehari, selang 2-3 hari pula berlaku pula. Maka kalau banyak hari, 1 hari 1 kafarah. 2 bulan berturut-turut. 2 hari jadi 4 bulan. Lepas 2 bulan tu dia boleh berhenti lah. Lepas tu start pula 1 bulan hingga sampai 60 hari. Kalau berlaku 5 kali, 5 kali 2 bulan 10 bulan. Begitulah seterusnya. Masa puasa bulan Ramadan, tengoklah biar jangan jadi sampai situ. Tak sah bersambung dengan Ramadan tu, tak jadi. Ramadan tu wajib suku. Ni main start bulan Syaban. Sebulan lepas Syaban Ramadan sebulan, tak jadi. Kena ambil Rejab, tak apa. Habis Syaban, ya. Okay. Begitulah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dia nak taubat, ya bagus. Dan dia kena laksana kafarah ni. Selepas dia laksana kafarah, kena taubat sungguh-sungguh pula pada Allah. Dan kena ganti. Kalau dia puasa dah begitu, tak payah gantilah. Hak puang je. Hak puang, ganti sehari sahaja. Sedaplah hak puang tau. Okay. Ada tepat orang puang sedap, ada tepat orang puang berat. Begitulah Islam meletakkan hukum kena pada tempatnya. Keadilan dalam Islam ini, al-adlu fil Islam, adil dalam Islam ni, al-adalah dalam Islam ni, para ulama kata wad'u syai' fi mawdi'ihi. Kita meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Hukum-hukum Allah itu kena pada tempatnya. Itulah adil. Dalam pusaka laki 2, puan 1. Adil lah tu. Yang kata tak adil. Dalam memberi nafkah pada anak-anak, tengoklah. Tak semestinya kena sama. Hak puan kena beli tudung, hak laki beli piyah. Tudung 60 riyal selah. Piyah 5 riyal je. Tak adil tu, kena beli tudung belaka dua-dua.
Tu bukan adil lah tu. Okey. Keadilan ni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau Islam tetap begitu, begitulah yang mesti kita kena junjung ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita dengar ni menambahkan kefahaman pada kita, dan kalau ada orang tanya, kita boleh bagi tahu pula pada sahabat-sahabat kita. Walaupun perkara ini perkara asas, tetapi sebahagian orang dia tak tahu. Sebahagian orang tak tahu. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.